sampai sembah Allah tak dan, sampai majlis ilmu tak dan, nak duduk dengan tempat-tempat yang mulia majlis ilmu pun tak dan. Jawapan dia tak dan. Tuan-tuan sekalian, ini golongan yang dipanggil zalimin anfusahum. Dia buat kerja zalim terhadap diri dia sendiri. Dunia dah cukup cantik, akhirat dia tanpa persediaan. Jangan kita masuk golongan ni. Pesan dekat anak-anak kita, jangan masuk golongan ni. Sebab apa? Bila malaikat dia tanya, qalu fima kuntum, kita penjawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami susah, kami tak dan, kerja cari rezeki. Duduk pemenumpang je, sewa flat je. Malaikat tanya pula, alam takun ardullah wasi'atun fatuhajir. Bukankah bumi Allah itu terbentang luas? Hang boleh berhijrah ke mana-mana. Rezeki hang duduk tang mana pun ada. Janji hubungan hang sebagai hamba dengan Allah tak terputus. Tuan-tuan, bermakna kalau kita hamba Allah, kita kena jaga hubungan dengan Allah. Bagi Allah iktiraf kita ni hamba dia. Macam mana Rasulullah SAW beribadah sampai bengkak kaki. Bengkak kaki bila mana sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sedangkan engkau ni memang dah dijamin syurga. Rasulullah jawab apa? Aku bersyukur. Sebab apa? Allah iktiraf aku hamba dia. Jadi golongan pertama ni dia lupa dia ni bertuhankan Allah. Dia lupa nak jaga hubungan dia dengan Allah. Tuan-tuan, kita duduk tang mana pun, saya nak pesan dekat diri saya dan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, biar ada di ruang hati kita satu ruang untuk Allah menapak dan kekal abadi. Kadang-kadang kita ni duduk sibuk dengan dunia kita sampai Allah tak ada dalam hati kita. Sedangkan itulah pencipta kita, sembahan kita, tempat kita mengabdikan diri. Kadang-kadang anak-anak kita, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sanggup ambil makhluk yang Allah cipta ada dalam hati dia. Ambil artis, idola dia, bubuh dalam hati dia. Allah dan Rasul tak ada tempat dalam hati dia. Sebab itu setengah manusia bila sebut pengajian agama timbul perasaan tak suka. Tak minat lah. Minat tak minat, itu Allah dah sebut yang saya baca hadis tadi. Nabi bersabda, kalau hang suka memilih agama, kalau hang rapat diri dengan Allah, bermakna Allah nak tempatkan hang tu di kalangan orang-orang baik, orang yang mendapat balasan syurga Allah. Kenapa bila sebut kuliah, kenapa bila sebut pengajian agama, kenapa bila sebut sembahyang berjemaah, bila sebut sembahyang di surau masjid, majlis ilmu, timbul perasaan tak suka? Sebab waktu itu tiada tempat dalam hati dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam hati dia Allah, maka dia sifat seorang hamba, dia menerima, dia berlapang dada. Kalau nak kira sibuk, saya yakin ibu-ibu semua sibuk. Tambah Mbak Datin kita lagi sibuk, saya tahu. Datuk kita lagi sibuk, tapi dia boleh, dia cuba. Kita apalah sangat, bisnes besar mana sangat. Hujung bulan pun nak kena pecah tabung cucu kadang-kadang tu. Apalah sangat kita ni. Tapi alasan kita sebab apa? Kerana dalam hati kita tiada ruang untuk Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita cek baliklah, mungkin kesilapan kita. Satu, kita tak jaga hubungan dengan Allah supaya Allah mengiktiraf kita hamba dia. Pokok pangkal utama diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapa sekalian, sehari semalam mesti ada 17 kali Allah Ta'ala mengiktiraf kita sebagai hamba dia. Bermakna 17 rakaat 5 waktu mesti tepat waktu, jangan terlucut walaupun satu waktu kecuali uzur syar'i yang dibenarkan syarak. Macam orang perempuan dia mau haid, nifas dan sebagainya. Orang lelaki ni kalau dia tak tunai hak dia sebagai seorang hamba, tak sembah Allah, sama ada dia tu gila, sama ada dia tu gila ataupun dia tu terlupa sungguh-sungguh. Kalau kita sebut orang tua nyanyuk, bila dia nyanyuk dia lupa habis semua, itu taklif dia dengan Allah terlepas. Ataupun gila terlepas. Tapi saja-saja tak buat, tuan-tuan sekalian, maka hilanglah pengiktirafan daripada Allah tentang kita diri seorang hamba. Betul lah bila kita tak buat benda ni, Allah tak ada dalam hati kita. Tuan-tuan, saya nak sebut hari-hari Allah iktiraf kita 17 kali. 17 rakaat kita sembahyang, maghrib 3, isya 4, subuh 2,
Zuhur 4, Asar 4, 17 rakaat. Setiap kali kita baca Fatihah dalam sembahyang tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Live Allah jawab. Bermakna kita bila kita sembah Allah, kita bersembahyang, kita sujud pada Allah, kita berinteraksi dan Allah jawab live. Walaupun kita tak dengar, kita tak nampak. Hakikatnya kita sedang memperhambakan diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani Abdi. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah jawab, oh hamba aku, hang sedang memuji aku. Allah jawab, hamba aku. Allah panggil dah, Hamidani Abdi. Wahai hamba aku, engkau sedang memuji aku. Ya Allah iktiraf dah kita tu hamba dia, tuan-tuan. Kalau Nabi dulu sampai bengkak kaki, kita perlu jaga 5 waktu ni je. Allah iktiraf dah kita hamba. Bermakna kalau kita lucut, apatah lagi 5 waktu tak buat langsung, ataupun 1 waktu yang terlucut, tuan-tuan, bermakna kita dah lucut hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah hati kita jauh dengan Allah. Hilang pengiktirafan ini. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah jawab lagi, Majjadani Abdi, hambaku, engkau sedang mengagungkan aku, memuliakan, mengagungkan aku. Tak ada dah dalam dunia ni tempat yang paling agung selain daripada aku. Hamba aku, engkau termasuk di kalangan hamba yang mengagungkan aku. Allah iktiraf kita, tuan-tuan. Kita lah hamba dia yang sempurna sifat mengagungkan Allah. Kita pun baca lagi, Maliki Yaumiddin, Tuhan yang mempunyai hari kiamat. Allah jawab lagi, Fawwada ilayya abdi, hambaku, engkau menyerah segala kuasa dunia dan akhirat milik mutlak aku. Makna tiada Tuhan lain, sembahan lain lagi. Engkau adalah hambaku yang mulia, kata Allah. Tuan-tuan, kita nak yang ni title dia. Duduklah kat mana pun, bermakna Allah iktiraf kita hamba. Dalam hati kita ada Allah. Tak buat satu waktu tak boleh duduk. Dengar azan tak boleh duduk. Dengar majlis ilmu tak boleh duduk. Tergerak nak mari. Saya tanya ni ibu-ibu sekalian, yang siapa paksa mari petang ni? Siapa paksa mari petang ni? Dengan hujan-hujan ni, dengan cucu duk berteriak kat rumah tu. Biarlah yang cucu kan bagus. Kan? Sonok main dengan cucu. Mak Datin main dengan cucu. Tak payah mari. Sonok main dengan cucu ni. Balik habis satu waktu. No? So cucu cari uban kita. Kan? Cucu melawak sana sini, panggil atuk, berguling, meragas atas belakang. Habis satu waktu, sejam dua, tak terasa punya nikmat main dengan cucu. Tapi tak boleh duduk lah. Hang cucu tak cucu, aku nak tinggal. Sebab apa? Aku ada benda penting. Allah panggil mari sini. Sebab apa? Sebab dalam hati kita, kita bagi ruang untuk hak kita untuk Allah. Maka Allah campak kita ke tempat yang baik. Jaga betul-betul ibu-ibu sekalian. Benda ni bukan semua orang dapat. Bukan boleh beli. Tak ada jual. Dekat Tesco tak ada jual. Di mana-mana surau masjid pun tak ada jual. No? Kalau ada jual, orang kaya lah. Hidayah dan juga rahmat Allah paling banyak. Daripada duit banyak, beli ya. Kita beli hutang, siapa nak jual? Malaikat tak nak jual kat kita. Kita mau baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau lah kami sembah ya Allah. Kepada Engkau juga kami minta pertolongan. Kami minta tolong dekat-Mu ya Allah. Hadza baini wa bainak. Kita kata ya Allah, kami tak ada dah sembahan lain ya Allah. Minta tolong pun tak ada dah tempat lain ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Hadza baini wa bainak. Jangan takut hamba aku, ini urusan aku dengan hang. Mana kalau bahasa pasar kita, alah beres lah aku ejah lah. Tu bahasa dia. Nah, lebih mudah kita faham. Alah aku ejah ya. Itu. Kadang-kadang kita cakap dengan anak kita macam tu, hampir ejah dengan pak hang. Pergi bisik-bisik pak, cik nak beli kereta baru. Pak kata apa? Alah, esok pak ejah lagi ya. Mudahnya urusan kita dengan Allah. Kita pun baca lagi tuan-tuan sekalian. No? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan para anbiya, para nabi, para sahabat, wali-wali Allah, bukan jalan
kesesatan, jalan kemurkaan, ya Allah kami tak mau. Allah jawab apa? Sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Oh hambaku, hang sedang minta dekat aku, confirm aku bagi. Confirm. Kita minta jalan para anbiya. Anbiya bawa kita pergi mana tuan-tuan? Pergi syurga. Kita minta jalan para rasul, memandu kita ke syurga. Allah Ta'ala cakap confirm aku bagi. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita minta sehari 17 kali. Kalau kita minta kat makhluk lah, no? Minta kat Tok Imam. Pergi rumah Tok Imam, Tok Imam nak minta hutang 500. Aku pun tak ada lagi lah, dia kata. Balik dulu. Setengah jam pula pergi. Assalamualaikum Tok Imam, nak 500. Nantilah nak cari, tak ada lagi. Tengok lagi nak pergi korek kot bank ada. Setengah jam pula pergi. Tok Imam, nak 500. Saya rasa tak sampai 17 kali. Ulang pergi 5 kali. Lagi tak bagi dia ulang tu, meluat aku. Ambil ni, ambil duit hang mat, hang bagi dulu kat dia. Bagi hutang saya. 17 kali tak sampai dia bagi. Paling kurang dia bagi pasal meluat. Ulang banyak kali. Tapi Allah ni 17 kali dia jamin bagi. Dia jamin bagi. Tuan-tuan main ni, Allah dah jamin bagi. Apa dia? Sahalahallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah dah jamin. Hampa mai duduk mai ilmu agama aku buka satu lorong mudah pergi syurga. Mudah pergi syurga. Tak percaya try mati tengok malam ni. Try mati. Mudah pergi syurga. Bapak-bapak kita ni, abah-abah kita duk ulang alik ke masjid. No? Baru pi. Allah dah bina dah sebuah mahligai dalam syurga. Mati pun tak lagi lah. Allah dah buat mahligai dalam syurga. Habis tu kita nak pergi mana? Bila mati esok nak pergi mana? Macam kita lah beli rumah kan dekat Taman Semilang ni, buat bagi elok-elok. Lepas tu nak pergi duduk setinggan ke? Kot lah buat rumah besar kat ni. Lepas tu aku nak pergi sewa duduk kat setinggan tu lah. Belah tu rumah ada dekat tu, nak pergi duduk mana? Kalau macam tu orang dia terencat. Dia mestilah bila ada tempat tinggal yang mewah, yang cantik, dia akan balik duduk tempat tu. Allah dah bina dalam syurga sebuah mahligai. Allah nak kita ada tempat kembali yang cukup hebat, yang cukup cantik, cukup indah. Allah bagi. Ini jaminan. Sa'alani 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Hamba aku minta dan aku bagi. Confirm aku bagi. Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, bukan makhluk, tuan-tuan ibu bapa sekalian. Allah bagi apa yang kita minta. Jadi golongan pertama ni duk tak dan sedia. Kita nakkah jadi golongan ini di mata pandangan manusia baik, bagus, dengan Allah kita fail. Kadang-kadang kena atas kepala kita, kadang-kadang kena atas kepala anak kita. Kadang-kadang kena atas menantu kita. Dia tak bagi ruang dalam hati dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. No, kadang-kadang makhluk tu lebih mulia duduk bertapak dalam hati dia. Lupa diri dia tu hamba Allah. Itu golongan pertama. Na'udzubillah tuan-tuan sekalian. Golongan yang kedua, manusia yang hidup dalam muka dunia ini, Allah Ta'ala berfirman, falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Golongan yang kedua, ibu bapa sekalian, yang hidup dalam muka dunia ini, hala tuju ke akhirat dia gemar benda dosa, benda maksiat. Benda dosa, benda maksiat dia cukup minat. Dan dia tak minat benda taat, benda-benda pahala, benda-benda amal ibadah, dia tak minat langsung. Ya, sebut kata nak buat surau masjid, tabung lalu depan rumah dia, orang nak kutip derma buat masjid sembilang, RM10 ketak tangan, kata nak macam luruh bulu-bulu hidung, nak boleh bubur RM10. Punya kedekut piang tik hidung masjidnya. Tapi kalau loteri, nama ekor, sport toto, judi kuda, tuan-tuan, minggu lepas ada seorang lelaki gadai kereta
pesona baru 4,500 sahaja. Hanya 4,500 pesona. Dia beli cash, dia pergi gadai kat sahabat saya 4,500. Sahabat saya ambil. Tukar nama sama, cek tengok siapa kawan ni yang jual murah sangat ni. Cek, rupanya dia adalah antara orang peminat tegar judi online. Ada rumah, jual rumah. Ada kereta, jual kereta. Gagah bini lari balik kampung, tidak bini dia jual. Nampak? Dia ahli maksiat, dia suka dekat maksiat. Dia tak suka benda taat. Maka Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mana mereka lupa peringatan kami, tak boleh buat benda dosa, benda Allah tak redha. Mereka lupa peringatan kami, kata Allah. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Okey, tak apa. Dah berpilih jalan ni, jalan kemurkaan aku, jalan maksiat, jalan dosa. Allah Ta'ala, tafadhal hang buat. Aku buka semua lapangan. Sampai satu tahap, buat maksiat, rasa seronok. Buat maksiat, buat dosa, rasa seronok. Benda baik, masjid, pintu pagar masjid 9, kalau apa pun tak tahu, bumbung kalau apa pun tak tahu. Tak tahu. Tangga masjid berapa batang tiang pun dia tak tahu dah. Kolah duduk kat mana dia tak tahu. Tapi kalau cerita karaoke sampai 2 pagi, dia boleh pergi. Judi kuda dia boleh pergi. Online sampai 2 malam tak tidur, tuan-tuan, main judi. Dia boleh buat. Allah buka segenap lapangan maksiat bagi betul-betul dia puas buat maksiat selama mana dia tak rasa timbul bersalah dengan Allah. Boleh buat. Itu jalan pilihan yang hang nak. Aku buka, aku bagi seronok. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang macam tu sifat dia. Berdosa dia buat dengan Allah ni, tuan-tuan. Allah. Tok guru saya kata, orang lelaki ni berjaga-jagalah. Kita duk sebut kadang-kadang dia tu berjudi berdosa. Bawa perempuan zina berdosa, minum arak berdosa. Kadang-kadang dalam hati kita jauh lebih besar dosa yang kita buat dalam keadaan senyap-senyap. Siapa pun tak tahu. Dia kata kadang ustaz pun sama, dia kata budak pondok pun sama. Jenis suka sembahyang subuh lewat waktu. Tidur rekod waktu subuh ni sampai pukul 8 baru jaga, pukul 7.30 baru jaga. Hari Ahad holiday. Tidur sungguh-sungguh sampai pukul 11. Subuh sembahyang pukul 1.38 campur dengan zuhur sekali lagi. Orang bangun buat sunat 2 rakaat, kita qada subuh dalam zuhur. Tapi tak baca kunut lah, malu dekat cucu. Cucu dia tengok. Ni Tok Wan ni main sunat apa baca kunut ni? Kadang-kadang benda tu benda dosa syirik. Selepas dosa syirik yang besar, tinggal sembahyang. Benda tu kita duk buat hari-hari kadang tu. Merupakan dosa yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai satu tahap kita tidur rasa sedap. Dan menjadi rutin. Boleh lajak lah sampai pukul 8 lah. Tak apalah, pukul 8 sekali qada. Yang orang duk bang, kiuk-kiuk Allah duk panggil, ya Allah semarilah menuju ke kejayaan, menuju kemuliaan. Dalam hati kita, sakit apa? Kita jawab dengan Allah, tak apa, tengok kalau rajin aku buat lah. Woi, bukan pak menekan hang. Dalam hati kita tu, benak hati kita, timbul benda macam tu. Orang duk azan waktu subuh tu. As-salatu khairum minan naum. Allah. Kita buat ke Allah, marilah hamba aku, sembah aku. Buat jeling-jeling macam tu. Penampak mampus kalau anak kita. Kalau mak pak panggil lah, mat main ni. Pak ni buat jeling-jeling macam tu. Anak makan menampang. Itu kalau anak kita. Ni kita dengan Allah, tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kita buat. Kalau kita lah rutin mengekalkan dosa besarnya ni, Allah buka lapangan bagi sedap kita buat. Lagi sedap tidur. Panas pasang ikon nombor, kita buka hak paling kecil sikit, 18. Dia sejuk, sedap tidur. Kadang-kadang bini pun sama juga. Laki nak bangun, bini tarik. Selimut tambah. Tengok dah laki duk rekod dah pukul 5, gerak bangunlah. Ni dah kesiannya sejuk, selimut tambah, dah kap tambah. Jaga-jaga, pukul 8 dah. Subuh tak semayang lagi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nampak Allah waktu tu.
Kalau tak percaya no, Haji Datuk no, pakat dengan Tok Imam 7.30 keluar pada masjid tu, dia ketuk pintu. Pintu tengok lampu luar duk menyala, cuba ketuk tengok depa keluar tak. Ketuk. Assalamualaikum, depa pun keluar. Ada dua watak waktu ni. Satu watak keluar. Oh, Waalaikumsalam Tok Imam. Amai semalam tidur lewat mengantuk, lepas subuh tidur balik. Muhung. Dia dengan Allah sepasal dah tak semayang. Dia muhung kita pula buat kali kedua. Berdosa 2 kali ganda. Jarang nak jumpa manusia bila keluar, Assalamualaikum Tok Imam, minta maaf Tok Imam, duduk sat, tak jaga langsung ni. Kadang semayang subuh lagi ni. Tak pergi semayang sat, Tok Imam duduk sana, dia pergi semayang. Payah nak jumpa orang macam tu. Betul tak? Dia cover line. Dia sanggup bohong tak apa, janji dia tak malu. Dia tak nampak Allah Ta'ala pandang dia. Dia tak nampak dah waktu Allah sedang melaknat dia. Dia tak nampak. Pasal apa? Pasal dia mengekalkan dosa itu. Allah buka lapangan. Hang buat bagi puas-puas. Tuan-tuan. Hatta idza farihu bima utu. Sampai satu peringkat dia seronok. Dia galik. Rutin harian dia. Akhadnahum baghtatan. Allah Ta'ala sebut, kami hantar malaikat rentap nyawa dia, mengejut. Tu dia mati dalam keadaan dosa, tak sempat nak bertaubat. Allah cabut nyawa dalam keadaan kita sedang buat dosa dengan Allah yang tidak terampun. Jangan bayangkan kita nak pergi mana. Nak pergi mana waktu tu? Terseksanya kita, ruh kita terawang-awang. Malaikat rentap, sonsang nyawa kita, hancur berkecai. Nabi kata ibarat macam besi yang merah menyala panas ditarik dalam bulu-bulu yang basah. Allah rentap, hancur berkecai. Azabnya kita. Dan terbayangkan kuku yang di hujung jari ni bertempek aja. Tempek aja. Bukan ada tunjang dalam mana pun. Mampu tak kita nak kopak buang seorang sekeping petang ni? Mampu tak? Nah, seorang sekeping je, bukan minta banyak pun. Yang kelingking kecil sikit. Nah, bukan besar pun. Kepak buang tengok. Itu pun sakit dengan pedih. Tuan-tuan bayangkan ahli maksiat bila mana nak cabut nyawa dia, Allah Ta'ala azab dia sehebat-hebat azab. Malaikat akan tak pecah, nak pecah keluar ni, no? Dengan tulang belulang, nak terpisah dengan darah daging, dengan urat saraf. Nak terpecah keluar ni. Berpisah semua itu. Nak pisah kulit dengan kuku pun dah sakit dah. Bau kulit dengan kuku. Cuba pisah tengok. Ujung jari. Bayangkan nak keluar daripada perut kita ni. Apa yang nak keluar ni? Terpisah semua darah daging kita. Semua nak keluar. Malaikat rentap. Paksa. Roh kita lari tubuh badan. Tak mau keluar. Sebab apa? Waktu tu dia pun tak mau. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Buat dosa kepada Allah. Takut. Allah rentak keluar. Fa'idhahum mublisun. Bangun di akhirat besok. Terkapai-kapai. Terpinga-pinga. Dalam keadaan tidak ada haluan. Mati dalam keadaan dosa. Ibu sekalian, ini golongan yang kedua. Hidup dalam muka dunia, watak manusia yang kedua, watak yang suka buat maksiat. Di mana-mana pun ada. Di mana-mana pun ada. Dan kita nak diri kita berada pada golongan yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang beriman berkata, qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tak adalah sembahan lain, tempat kami memperhambakan diri adalah Allah. Summa istaqamu, mereka itu istiqamah, tetap. Macam inilah kehidupan mereka dunia akhirat mereka. Yang tak akan berubah, mereka tak akan berubah. Macam inilah keadaan dia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Bila mana sampai saat kematian mereka, Allah utuskan malaikat ni, wa abshiru bil jannah.
Nak mati tu malaikat dah habaq dah. Mari dekat kita, hang jangan takut, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah. Allah dah janji syurga nak bagi dekat hang. Allah Rabbi, tuan-tuan. Nyawa tak ada cabut lagi. Allah dah tayang highlight, inilah tempat dia. Mana tempat dia? Ni mahligai-mahligai yang Allah dah bina dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, cuba buka tengok dalam Facebook ada, YouTube ada, mujahidin yang berjuang di Palestin, yang putus badan, hancur. Allah dah angkat tangan, muka senyum ni, muka senyum. Kita kalau sakit bukan kata putus badan, kepok buang jari kelingking ni, muka berkerut macam beruk nak mati. Tengok-tengok duk sakit tu, ada member pula duk kepok jari kita. Tak tahu nak habang. Ini bayangkan putih habis badan, dia punya senyum. Saya pernah tengoklah jenazah senyum ni, tuan-tuan. Dan saya ni dah 10 tahun buat urusan jenazah ni, memang atas kepala saya, di bawah pengawasan saya. Satu jenazah tok guru saya. Tok guru saya ni pernah dulu dia kena tembak di Memali tu. Peluru tak masuk. Dia pernah kena tembak. Dan dia ni mengajak ni 24 jam. Rutin dia. Hang geraklah bangun. Pukul 3 pagi pun suruh pergi buat kuliah. Dia bangun. Dia tak pernah merungut. Jumpa orang tak pernah masam muka. Senyum sedia. Dan semua orang bila berjumpa dia kata, bagus kalau ustaz tu buat urusan pun mudah dengan dia. Dia akan bantu tolong kita sampai selesai urusan. Dia tak pernah nak merungut. Senyum sedia. Sampai hari kematian dia balik pada masjid. Anak saudara dia langgang. Accident. Mati tuan-tuan. Masa dia sakit kat hospital Sungai Petani tu, sampai doktor pun heran, dia ni siapa ni? Orang duk umum penuh macam pasal malam, hari-hari 3 hari betul-betul penuh. Dia ni siapa? Sampai hari kematian dia, bila buka jenazah balik rumah, senyum. Bukan senyum biasa, gelak ni. Kita tengok pelik saja tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Sampai waktu mandi nak kafankan jenazah dia, lagi senyum, lagi berseri. Gelak ni, nampak gigi, senyum. Sebab apa? Wa abshiru bil jannah. Masa nak cabut nyawa tu, Allah dah sebut, aku dah janji memang syurgalah tempat kamu, kekal abadi. Allah tayangkan dekat kita. Waktu nak cabut roh kita itu, takut sebab kita tahu tempat tinggal kekal abadi kita waktu nak cabut nyawa. Baru kita tahu kat mana penyudahnya kita. Takut malaikat azab mari tengah-tengah nak cabut nyawa tu, dia kata, sayang, 1000 kali sayang, Pak Bedoi oi. Satu waktu lagi hang tinggal sembahyang subuh. Kalau cukup satu waktu lagi syurga dah. Ni tak cukup sembahyang subuh satu waktu lagi. Yang kita nak cerita macam mana kat anak cucu kita. Malaikat dah kunci habis. Ujung kepala sampai ujung kaki dia dah kunci, segala sendi habis semua kunci. Nak cakap tak boleh dah. Ni halkum kita ni, dia kunci dah. Rongga-rongga semua kunci. Sebab itulah orang nak meninggal dunia ni, kita hanya ditalkinkan sunat, kita talkin kalimah la ilaha illallah. Ni dagu pun tak bergerak, yang bergerak hanya lidah. Nak cerita kata kita betapa lemahnya waktu itu. Tak ada kederatnya, tak mampu. Sampai mulut pun tak bergerak. La ilaha illallah. Hanya mampu angkat lidah aja. Tengok-tengok malaikat bayangkan, sayang. Satu waktu lagi subuh boleh pergi syurga. Rupanya hang tidur dengan bini hang sampai pukul 11. Hari Sabtu, hari Ahad. Habis kita nak pergi macam mana syurga ni tuan-tuan? Nak cakap kat anak-anak pun tak tahu. Pok lapang mo oi. Kawan duk nazak nak cabut nyawa lapang. Suap nasi Arab masuk, ada apa beli tengah hari tadi, bersemuk keluar pula dah. Tak mau, dia tak mau nak minum ayak, tuang masuk ayak bersemuk juga. Rupanya celah tu malaikat mari dah.
Sebelum Israel cabut nyawa, 3 orang malaikat mari, Assalamualaikum. Aku malaikat yang diwakilkan Allah menjaga makan minum kamu. Aku pergi cari rata dah makan minum supaya dapat masuk dalam halqum kamu. Tak ada. Rezeki kamu habis dah setakat ni. Patutlah kita suat dia sembok keluar balik. Tak boleh masuk dah. Tamat dah riwayat untuk dia makan minum. Tak ada dah. Nasi pun tak ada. Cucuk kodok pun tak ada. Oleh-oleh pun tak ada. Tak boleh masuk apa tak boleh masuk. Kek pun tak boleh masuk. Assalamualaikum, dia patah pi. Mari pula malaikat kedua. Yang kita duk nampak azab. Duk nampak kewajipan yang Allah bagi kita tak selesai banyak lagi. Duk terawang-awang waktu tu. Malaikat kedua mari. Assalamualaikum, aku ni malaikat ni wakilkan Allah jaga rezeki minuman. Tadi makanan ni minuman pula. Cari kok ada teh tarik ke, fresh orange ke, carrot susu satu, kok ada. Ayak kosong setitik pun dah tak ada dah. Kita petuang lah dalam gelas suap, dia mula bersembok keluar. Rupanya tak ada dah rezeki dia walaupun setitik minuman. Duk tunggu malaikat nak cabut dah nyawa dia. Sakit ni Allah Rabbi, tuan-tuan. Nabi kata kalaulah malaikat tak kunci semua sendi badan dia, tak akan mati tempat tidur tu. Dia akan melompat mati tempat lain, sakit. Tak ada dah rezeki hang. Mari malaikat yang ketiga, aku malaikat yang diwakilkan, diutuskan Allah menjaga nafas, nyawa kamu keluar masuk. 3 kali lagi. Sedut, keluar, sedut, keluar, sedut, keluar, habis. Nak bertahan lama mana, Haji? 3 kali sedut. Habis panjang sangat, 2 minit lah. Tarik, tahan sat. Habis lah. Sedut sekali lepas, ada 2 lagi. Allah, nak buat macam mana ni, nak taubat tak boleh dah. Sebab apa? Sebab ahli maksiat. Kalau kita ahli taat, jangan takut. Malaikat kata jangan takut. Gembiralah kamu. Allah dah janji syurga dah untuk kamu. Wa absyiru bil jannah. Jangan takut. Maka tercabutlah nyawa kita. Habis di alam fana ni, berubah ke alam barzah, ke alam akhirat sana, tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak bersedia. Ramai kita boleh buat persiapan. Nah, petang ni tengok abang haji kita, mak haji, ibu-ibu, ayah-ayah, semua buat persiapan. Nak mai tu kok-kok lah nak ambil tudung hak pakai tengah hari tadi, duduk menomeh bawang kot dapur tu kan. Saya dia kata apa ni tudung pun bawang putih ni kan. Cucu kata apa tok ni tak ada ke tudung lain. 3 hari dah tudung tu. Buat persiapan, ambil lah almari, iron. Siap ada manik-manik lagi. Kan kadang-kadang kedebuk kepala bau ni, kedebuk ni, dia pusing lagi, dia putak, dia buh atas kepala satu. Nasib baik tak centum ya atas kepala tu. Ya. Ayah-ayah kita pun sama juga pakai kemas-kemas, smart, segok, nampak bergaya. Tak ada lah ambil baju hak poket cari tu tak apa Kain pelekat cari di bawah paha tu pun sebab bukan ada siapa nak nampak kan. Buat persiapan. Nak makan pun buat persiapan. Nak yang sedap. No? Kalau bini masak tak masin, berhenti basuh tangan dulu, pergi ambil garam, bubur, nak bagi sedap makan. Makan nak menambah, no, nak ulam-ulaman, nak cabai, nak selera kita menepati. Dan kita buat persiapan selengkap mungkin. Walaupun ala kadar orang susah cara orang susah. Orang berada cara orang berada. Yang penting ada persiapan. Makan minum ada, pakaian ada. Tandas kat rumah pun ada persiapan bagi elok. Tak ada main belasah ikut dan ya. Duduk kat koridor lantak hempah lah orang bawah nasib lah. Kan? Tak ada belasah ikut dan macam tu Bubur dalam plastik lempak turun kan? Tak, buat persiapan. Renovate. Nah, rumah Hasan ni kan bilik ayak, nak berpusing tak boleh belaga jubuk kot dinding. Tambah lagi 12 kaki kali 12. Pada orang bukan besar mana pun. Mangkuk jamban pun kecil je. Tambah nak selesa, nak sedap, nak seronok. Tapi akhirat kita pernah kita fikir macam tu? Pernah tak kita fikir macam tu? Kadang-kadang kita sembahyang, kita sembah Allah tu tak sempurna. Tengah sembahyang, sembahyang asar tadi kalang-kalang kabut 3 ke 4 atau 3 ke 4 lupa rakaat bila. Kalut punya pasal.
Depa belum duk kejan jiran sebelah, weh cepatlah miah weh. Nu nak pergi kuliah dah ni. Yang kita duk kalut dengan anak cucu tadi lewat sembahyang, tukar dia laju, dia cangkui. Cangkui sampai tang 3 rakaat. 3 ke 4, 3 ke 4. Nabi kata bila kita was-was 3 atau 4, kita kena ambil yang rendah. Mana 3. Kita sempurnakan 4, kena sujud sahwi. Alah 3 ke 4, ambil 4 lah. Cepat tu. Kawan duk tunggu dah. Belasah 4. Padahal benda tu tak sempurna. Kenapa tudung tak ambil yang carik? Pakai yang carik macam ni. Tak mau sebab tak semua. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, 3, 4, 3, ambil 4. Carik pun tak apa, tak sempurna pun tak apa. Pasal apa kita boleh buat macam tu? Kenapa kita tak ambil, tunggu sekejap lah aku nak sembahyang. Terus kalau nak pipi dululah. No? Ambil 3. Tambah lagi 1 rakaat. Sujud sahwi pula, baru sempurna amal ibadah kita dengan Allah. Dah payah-payah sangat, tinggal terus ya. No, esok balik qada. Lagi teruk. Allah pandang kita, Allah pandang hati kita. Layak tak kita terima? Layak tak kita dianugerahkan mahligai syurga Allah Azza wa Jalla? Kadang-kadang hidup kita ni penuh dengan kepura-puraan. Penuh dengan pura-pura. No, ayo ya sekalian no. Kita main masjid pakai kemas. Tak kira siapa, saya pun no. Watak kita main masjid pakai kemas. Nak main bini kata, wah bang, pakai baju lain lah. Hak semalam tak puas saya kata, tak payah. Bau tak sedap dah. Bau hapak lagi orang lalu, apa ustaz ni bau macam katu dia lah. No, serika baju iron yang baru bagi pakai. No. Watak kita mana berubah 100 darjah. Ismayang masjid, mari nampak kemas. Tapi kadang-kadang di rumah kita dengan Allah, baju pun tak sempat pakai. Betul tak? Kadang-kadang kain plekat tu yang spring tu sampai naik ke betih dah. Betul, mak-mak kita pun kadang mari tu nak berseri hari ni. Kalau kat rumah tu sembahyang, kadang-kadang kain telekong yang 3 bulan tak biasa basuh lah. Bau hapak pun tak apa. Aku seorang je pakai, bukan ada siapa duk tumpang pun. Itu buat jiran sebelah ke adik-beradik jauh Johor mari. Weh bedah weh, aku nak pergi jalan rumah hang lah hari ni. Kalau kabut ambil rendam terus. Lelah tu juga pasal apa? Malu sekali orang pakai, dia kata, "Wuih, telekong hang kau berapa bulan tak basuh." Malu. Rendam klorok bagi bersih elok, pasang spray minyak wangi sebab orang tu nak pakai. Tapi yang kita dok berhubung dengan Allah hari-hari tu, ya Allah, dengan masam, dengan hapok, dengan kok ni ke jadi bunga macam ada kerawang-kerawang tu, tak lalat rupanya. Sanggup kita pakai, pasal apa? Pasal apa? Itu watak kita sebenar. Makna benda itu hanya Allah yang tahu. Nah? Nampak comel, nampak segak, weh kat rumah mayang baju tak pakai. Kadang-kadang balik berpuluh-puluh hapok ketiak masam tu lah dia takbir. Kain plekat pun pakai 3 hari dah. Duk melepok rata dah pakai juga dia dengan Allah. Dia gagah buat juga walaupun tak sempurna. Kenapa? Sebab waktu tu Allah jauh dalam hati dia. Itu jawapan dia. Ya buat sekalian, benda ni sebenarnya bergantung cara kita mengurus amal ibadah kita. Kalau sempurna dengan Allah, ibadah lain juga turut sempurna. Kalau kita beres dengan Allah, yang lain juga cantik dan sempurna. Tapi dengan Allah kita buat lebih kurang, tuan-tuan, jaga. Sebab tu saya banyak berpesan lah untuk anak-anak karya saya kat sana. Sekarang ni musim dah cuti, Cina Makan Besar ni saya pun sibuk lah kahwinkan orang. Meminang pun panggil lah. Panggil tu imam. Mari tolong saya anak kami ni nak letak belanja berapa nak yang paling sempurna. Alah hampa pandai lah anak hampa dok nak ambil berkat. Nak berkat. Pasal apa? Ni lagi ujung ni nak baca doa nak kata apa? Baca doa Melayu, ya Allah ni depa ni tunang dah hari ni. Jagalah hubungan baik depa sampai ke jenjang pelamin ya Allah, sampai anak cucu. Bantailah Melayu. Tak sedap dengar. Nampak kata jahil sangat. Sampai macam tu. Tu manusia. Kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkut sejadah bom belah terus. Buat tak peduli, tak pernah minta pun. Sedangkan Allah nak bagi. Allah pemurah, Allah penyayang. Confirm aku bagi. Tak pernah minta pun, sombongnya kita.
Itulah watak sebenarnya apa yang ada dalam hati kita, ibu bapa sekalian. Kadang-kadang kita terfikir, jauhnya aku dengan Allah. Masuk kuliah macam ni, bolehlah sentuh bab-bab ni. Hidup balik hati kita yang mula mati tu. Hati kita yang orang kata berkusam dalam ibadah tu hidup, mekar kembali. Ustaz tu sebut tadi memang kena atas kepala aku. Ustaz bukan nak kata pun. Bukan nak orang nak smash lah, bukan. Sebut benda ni sebagai benda rutin. Memang sifat manusia macam ni watak dia. Sebab kita bukan para anbiya, bukan para nabi. Orang sembilan dengan orang belah kolokter tu sama ya. Orang Sungai Petani. Apa yang buat kat sini samalah kat situ pun kita buat juga. Kan? Tangan busuk makan budu, makan belacan tu lah. Kalau sembahyang basuh lebih kurang pun tak apa. Tapi kalau nak pergi kenuri, nak bersalam dengan orang, saya lagi bau belacan weh. Dia tenyeh dengan ezion lagi, dia ramah dengan sangkuit lagi, dia tak tahulah lemon lah apa lagi, bubuh minyak wangi lagi ramah. Sebab nak salam dengan manusia. Tapi nak bagi salam kepada para malaikat, nak takbir angkat untuk Allah Subhanahu Taala, lantak pilah hapak ke, bawang putih ke, hang punya pasal. Itulah watak yang ada dalam hati kita bila mana Allah jauh. Ruang yang kita buka untuk Allah tu sempit sangat. Sikit sangat masa yang kita bagi. Itulah watak kita. Tapi bila hidup kita 100% untuk Allah Azza wa Jalla, Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di mana kita berada, walau apa jua masa, rintangan, kita kesorangan, kita ramai, watak kita kalau Allah ada dalam hati kita tetap istiqamah. Macam itulah watak kita. Kita dengar orang ramai macam ni, kita seorang diri dengan Allah pun macam ni. Setengah ke salam, Masya Allah, Alhamdulillah, duduk di mulut, padahal duduk rumah TV 24 jam, tak pernah pegang berita sebeh pun. Dia boleh berlakon macam tu, tuan-tuan. Bercakap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Duduk kat rumah nganga TV 24 jam, terlena depan TV. Kalau malaikat cabut nyawa celah tu, tengah duk tengok Gegar Waganza. Bayangkan. Poliden macam tu, kilauan emas, dia cukup minat. Sebab orang menyanyi tu gigi dah cabut macam gigi dia juga. Dan bayangkan. Tu watak dia. Dengan orang kalau berjumpa, ya Allah, lemah gemalannya, insya-Allah, masya-Allah, hang ni kano jumpa lah berseri, alhamdulillah lah Tuhan bagi dah, alhamdulillah, alhamdulillah, sedia. Dua kat rumah lagu Saloma. Nampak watak dia. Bila berlainan watak, makna Allah tak campak istiqamah dalam hati dia. Sebab Allah jauh. Berlakon yang kita buat sementara. Jadi tuan sekalian, mudah-mudahan apa yang disebut 3 kategori manusia yang hidup dalam muka dunia ni, berwaspada, kita berjaga-jaga. Kita nak Allah Ta'ala masukkan kita dalam kategori yang ketiga. Yang pertama kita tak mau, yang menzalimi diri sendiri, yang ni baik urusan dia dengan semua makhluk Allah, jauh dengan Allah. Yang kedua, jauh dengan Allah, tak baik dengan manusia. Yang ketiga, kita nak golongan yang Allah Ta'ala tatang kita dunia akhirat, baru nak cabut nyawa, Allah dah jamin syurga, iaitu golongan istiqamah di mana-mana Allah tetap ada dalam hati dia. Mudah-mudahan ya Pak sekalian, Allah hidupkan hati kita yang mati ini, yang kusam ni, yang serba lemah ini. Bila dengar kuliah, watak ini rupanya tempiah dia kena dekat kepala aku. Balik sama-sama kita bakal fikir, mudah-mudahan kita dapat berubah, kita jadi hamba Allah yang sedar kesilapan kita. Mudah-mudahan sebab sedikit yang saya sampaikan pada petang ini mendapat manfaat. Terima kasih semua ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian. Terima kasih kepada juga Datuk sudi undang saya. Datuk ni tak cemuih-cemuih. Sungai Petani dia ada. Kot dah nak pergi buat kerja lain apa semua kan. Dia sibuk. Dia mari juga. Alhamdulillah bagi sokongan lah. Cukup padu dekat saya ni. Terima kasih kepada Datuk Imam. Kenalan lama untuk Imam ni. Dan juga ibu-ibu yang sering kali lah kuliah di surau, daripada surau ke masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ditempatkan golongan yang ketiga, istiqamah dengan Allah dan Rasul dan dalam semua lapangan kebajikan insya-Allah. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍina warḍa 'anna wa asirna wa la tu'sir 'alal karim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di petang yang mulia ini saya berada di Tesco Seberang Jaya dan saya sempat berada di Mat'am Ar-Rabi. Dan alhamdulillah selalu saya kunjung di sini, makanannya cukup menarik dan sedap. Dan saya harap tuan-tuan selalu mengunjungi kerana saya bersama dengan seorang yang cukup hebat bersama dengan saya, Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah. Dan bagi pendapat sikit bagaimana makanan di Mat'am Ar-Rabi. Ya, anda orang Seberang Jaya, satu kerugian anda tidak datang ke restoran ini. InsyaAllah pastikan kebakaran anda menikmati juga ada pelbagaian makanan, utamanya makanan-makanan ala Arab. InsyaAllah moga-moga apatah lagi punyaan milik kita, orang kita, dan setiap sumbangan anda itu insyaAllah akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaedah bantu membantu. Yang penting halal, bersih, suci. Dah. Yes.